Siapa yang dalam kereta kau tak keluar-keluar? Aku nak tegur, aku segan. Takut kawan kau ke apa? Tak ada pula. Takkan nak kawan aku sampai pukul 3 pagi dalam kereta. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, sebenarnya kan hari ni agak special dan lain daripada yang lain, yang mana hari ni aku takkan bercerita. Habis tu reaction ke? Tak, hari ni bukan reaction. Tak, bukan aku yang bercerita dan bukan reaction. Sebenarnya aku ada tetamu istimewa untuk korang, yang mana dia akan menceritakan pengalaman seram dia dekat kita semua. So, dia kata cerita ni adalah sebuah cerita yang dia tak pernah ceritakan dekat siapa-siapa lagi, termasuklah dekat channel dia juga. YouTuber ke dia ni? Yes, dia juga seorang YouTuber seram, yang mana dia selalu buat exploration ke abandoned building. Lepas tu dekat tempat-tempat yang dikatakan agak berpuaka. So, kat mana ada hantu, dekat situlah ada dia. So, siapa sebenarnya yang aku maksudkan tadi? Okay, baiklah aku reveal siapa dia. Dia adalah Adam. So, dia merupakan owner kepada channel YouTube Mr. Adam Official. So, dia adalah seorang kenalan kepada aku juga. Jadi, aku pun kenal dia. Dan dia kata juga sebenarnya benda tu ikut dia balik. Memang agak creepy. So, kita akan mendengar cerita seram yang akan disampaikan oleh Adam. Oh ya, sebelum aku teruskan kepada cerita dia, aku nak maklumkan kepada korang, sekarang ni aku ada buat promo on Crunch 10% off dekat gerobok jajan. Aku lupa nak beritahu korang, aku dah buat promo tu dah seminggu. Jadi esok adalah hari last, iaitu 31 Julai, hari last promo. So apa-apa topping semuanya 10% off. So make sure korang dapatkan on Crunch dan tengok YouTube. Alright, so without wasting any time, let's get started. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini saya ingin menceritakan pengalaman saya, pengalaman seram saya ketika saya pulang daripada Pulau Upik. Pekerja tersebut turut menasihati saya agar tidak keluar bersiap-siap pada waktu malam, kecuali saya mahu mengisi perut di kafe. Sebenarnya banyak lagi kisah misteri yang diceritakan, tetapi cukuplah jika saya katakan Pulau Upik bukanlah sebuah pulau yang biasa-biasa. Pulau Upik ni memang salah satu pulau yang sangat unik. Dan semua orang nelayan dan juga orang yang menghantar saya pergi ke pulau itu mengatakan bahawa di situ ada satu penghuni saja, iaitu Pontianak. Wallahualam bisawab. Tapi apa yang saya berjaya rakamkan di dalam video saya ini memang sangat-sangat, saya sendiri tak mampu nak kata apa-apa, kerana ia benar-benar berada dekat dengan saya. Apakah benar yang diceritakan orang kampung dan juga para nelayan berkenaan mistik di pulau ini? Cuma saya tidak pasti. Tetapi apa yang terekam di kamera saya amat mengejutkan. Setelah saya keluar dari pulau ini, sosok berambut panjang putih dengan pakaian putih berdiri di belakang pohon, hanya memerhatikan daripada jauh. Mungkin ini yang diperkatakan oleh nelayan. Mungkin juga mereka pernah ternampak sosok. Wallahualam bisawab. Saya ulang tayang semula jika anda tidak dapat melihat di mana sosok ini berada. Jadi, kenapa saya cakap ini adalah pengalaman yang takkan saya lupakan? Setelah saya pulang menuju ke lokasi seterusnya untuk saya explore di kawasan-kawasan yang abandoned. Jadi, dalam perjalanan saya untuk pergi ke kawasan tersebut, saya merasakan bahawa sebelah saya seperti ada sesuatu ataupun yang sangat sejuk. Rasa dia sangat sejuk. Pada time tu saya tutup aircon.
Dan sepatutnya bahang di dalam kereta, tapi saya rasa macam sangat sejuk. Dan saya ignore, saya buat rakaman. So bila saya berada di kawasan-kawasan yang saya tengah buat rakaman, memang macam di sebelah saya saja, ikut rapat dia. Saya rasa tak selesa ketika itu. Dan ada 3 lokasi yang saya tidak membuat rakaman kerana saya rasa diganggu dengan teruk. Jadi saya pun ambil keputusan untuk pulang ke Johor Bahru. Dan ketika sampai, saya selesai barang-barang saya semua, saya masukkan balik di kawasan tempat ya. Dan kawan saya telefon saya, cakap, "Dam, kau ada dekat ni office ke?" Saya cakap, kenapa? Siapa yang dalam kereta kau tak keluar-keluar? Aku nak tegur, aku segan. Takut kawan kau ke apa? Tak ada pula. Takkan nak kawan aku sampai pukul 3 pagi dalam kereta. Itulah Dam. Lepas tu saya cakap, tak apa, kita pergi tengok. Lepas tu saya pun bergegas pergi ke kereta. Bila saya pergi ke kereta saya kereta saya ketika itu memang wangi, sangat wangi. Saya macam buka je pintu, dia punya wangi tu terus menyucuk ke hidung. Jadi selepas itu saya pun istighfar. Saya cakap, aku ni sebenarnya ikut ni, mungkin ada benda yang ikut dah. Jadi saya pun pergi ke office balik lah untuk siap dekat studio saya ni. Saya nak siapkan saya punya video untuk eksplorasi saya. Dan ketika itu saya ada tertinggal satu saya punya memory card di dalam kereta, dan saya patah balik lagi kembali ke dalam kereta. Dan ketika itu saya nampak seekor ular hitam. Dia dekat bawah kapet tau. Mula-mula nampak macam setakat bayang-bayang je, tapi bila saya dah buka pintu tu, dia keluar tau. Dia dah pusing tu, dia keluar daripada kereta. Dan apa yang memeranjatkan saya adalah bila ular tu dah keluar daripada kereta, ada satu botol ni. Okey, ni barang dia. Saya temukan. Dan orang yang lebih aula tentang hal ni, katakan dalam benda ni ada nama saya bertuliskan Jawi. Wallahualam, sawab saya tak pasti adakah ia benar atau tidak. Tapi apa yang terjadi pada diri saya, ia sangat pelik lah ketika itu. Saya demam teruk. Lepas tu 2-3 hari saya batuk, dan juga semua saya keluar darah. Itu yang terjadi. Dan ada satu ketika tu saya tak makan apa-apa, tapi saya muntah saya keluar jarum. Jadi ada orang yang lebih aulah tu katakan bahawa benda ni ikut saya dari jauh dan tak nak pulang. Bukan kerana saya tersalah pijak ke apa, tapi ia minat untuk ikut saya. Jadi sepanjang eksplorasi saya, benda ni jadi selepas saya explore semua tempat Jadi sepanjang eksplorasi saya, rupanya benda ni ada je dengan saya kemana pun saya pergi. Jadi selepas orang ni buang, saya cubalah buang. Alhamdulillah lah, sejak tu dah tak ada lagi gangguan-gangguan seperti seorang gadis ikut saya kemana pun saya bergerak. Itulah salah satu pengalaman yang terjadi kepada saya ketika saya explore, yang sangat mind blown sebab kita tak boleh jangka benda ni akan ikut kita balik ke apa ke, ataupun dia suka kita ke apa. Sebab apa, kadang-kadang benda ni kita tak mampu melihat dengan mata kasar kita. Jadi apa yang kita dapat rasakan, benda ni akan mengganggu orang sekeliling kita lah. Seperti kawan-kawan saya nampak dia dalam kereta, seperti nampak saya bawa kereta sedangkan saya kat rumah. Dan ada lagi satu yang sangat saya sendiri tak habis fikir ketika itu. Okay. Dan ada perkara pelik yang berlaku bila saya keluar barang sikit untuk saya punya makanan untuk ketika saya editing. Saya nampak mak saya dekat atas bukit. Jadi kita ni sebagai anak nampak mak sendiri, mesti kita cakap, "Mak pergi mana?" Dia cakap, "Pergi kedai." Dia cakap, "Dah, jom lah naik, ada bantar." Dan naik, mak saya diam ketika itu. Dan bau wangi tu sama macam yang saya bau ketika saya nak kawan saya cakap ada orang dalam kereta tu. Saya macam, jadi saya diam lah. Cakap, "Mak nak beli apa?" "Mak nak beli telur dengan kunyit." Cakap, "Okey lah." Itu dah sampai kat kedai tu, mak saya tak turun tau. Lepas tu saya tengok mak saya diam. Saya pelik. Saya turun lah, saya belilah apa yang mak saya nak beli tu. Saya beli telur dengan kunyit. Saya masuk balik kereta, mak saya dah tak ada. Bayangkan kereta saya ketika itu sedang start dan mak saya tak ada dalam kereta tu. Jadi saya pelik lah. Kawasan daripada kedai tu pergi rumah mak saya tak jauh.
Saya ingat mak saya tak sabar kot, ada apa-apa pun jadi mak saya turun balik rumah. Jadi saya pergilah ke rumah mak saya. Bila saya dah belok ke kiri sampai ke rumah mak saya terkejut tau. Rumah mak saya tak ada orang, kereta pun tak ada. Jadi macam, mana mak ni? Dan saya telefon adik saya. Cakap, Su, mana mak? Mak dekat sini lah, dekat kampung, dekat rumah atuk saya. Okay, saya cakap, tadi baru ambil mak. Mana ada, kita orang daripada tengah hari dah dekat sini. Mungkin balik pun besok. Jadi time tu saya memang terdiam sekejap. Dengan telur yang kunyit yang saya beli tu, saya memang terdiam seketika lah. Benda ni boleh menyerupai orang yang kita kenali dan dia mampu memanipulkan fikiran kita ketika kita berada dalam satu situasi yang dia nak kita ada. So itu memang sangat mengerikan lah. Bila kita, contoh tempat tu tempat berbahaya ke apa, kalau kita nampak macam tu kita turun rupanya gaung ke apa, memang sangat mengerikan lah. So dalam explorer macam kita orang terjah pergi ke kawasan-kawasan yang kadang-kadang kita orang sendiri pun tak jangkakan benda macam ni, memang sedikit bukan mudah lah untuk semua explorer yang ada kat Malaysia ni untuk tempuh lah. So saya memang respect kepada anda semua, pada keberanian yang anda ada. InsyaAllah ribuan terima kasih kepada anda sudi untuk mendengar apa yang terjadi pada saya. Apapun, ribuan terima kasih kerana dengar perkongsian saya kali ini di dalam Nina Story. InsyaAllah ribuan terima kasih pada Nina dan suami. Semoga dimurahkan rezeki dunia dan juga akhirat. Nina, Abang Faizal, Ashraf dan Kerosi ni, mereka adalah salah satu YouTuber yang sangat-sangat baik hati lah. Okay, sangat humble. Dan saya pun, mereka ada idola saya. Apa-apa pun, ribuan terima kasih dan selamat bertemu lagi di channel Mr. Ed Official. Assalamualaikum. Okay guys, apa pendapat korang tentang kisah yang dikongsikan oleh Adam? Yes, bagi aku benda tu agak menakutkan bila kau pergi abandoned building and then tanpa kau sedar, tanpa kau minta lah benda tu kan, tapi benda tu sebenarnya ikut kau balik ke rumah dan dia berkenan pula dekat engkau. Memang yes, benda tu tak tahulah. Bagi aku geng-geng yang buat exploration, yang pergi ke tempat-tempat yang ditinggalkan, tempat-tempat yang dikatakan agak keras ni, sebenarnya diorang ni memang berani tau. Jadi memang aku sangat salute gila dekat orang yang pergi exploration. Memang diorang hati kental gila. Dan sebenarnya aku nak buat disclaimer juga. Disclaimer ke? Taklah, aku nak buat pengakuan lah. Ramai yang komen dekat aku, cakap minta aku sharekan pengalaman seram aku yang mungkin ada gangguan kan semasa aku buat recording. Sejujur-jujurnya lah kan, aku nak beritahu dekat korang, Alhamdulillah so far memang aku tak ada apa-apa gangguan daripada benda-benda macam tu. Yes, memang aku ada cerita benda-benda seram pasal benda-benda tu, tapi Alhamdulillah memang tak ada apa-apa gangguan dekat aku. Alhamdulillah sangat-sangat. Mostly YouTuber-YouTuber yang fokus kepada cerita seram ni, diorang akan menceritakan yang diorang ni kena kacau masa diorang shoot, bunyi ketuk lah, itulah inilah masalah kamera on off lah apa semua kan. Tapi aku tak pernah terjadi benda tu. Mungkin disebabkan diorang ni lebih fokus kepada genre seram. So mostly diorang akan post benda yang sama, jadi akan menceritakan tentang diorang. Kalau macam aku jarang post cerita benda-benda seram ni. So aku selalu selitkan kadang-kadang dengan cerita jenayah, sejarah, lepas tu reaction. Tak adalah dalam channel aku ni semua cerita seram, tak ada. Jadi dari situ mungkin aku tak terlalu fokus kepada cerita seram. Jadi Alhamdulillah aku masih dilindungi Allah. Sebab apa pun sebelum aku mulakan video, cerita-cerita seram lah kan, aku akan buat macam aku siap apa semua. Dan kalau aku rasa hari tu aku macam tak sedap hati nak buat video, aku takut ke apa, sebab mostly aku shooting sorang-sorang kan kat rumah. Jadi aku akan, masa aku tengah research ke apa, masa aku tengah baca, kalau aku rasa hari tu aku tak kuat untuk go on dengan cerita-cerita tu, aku takkan buat. Aku akan coolkan diri aku apa semua, baru aku boleh continue lah cerita tu. So aku takkan push diri aku untuk menceritakan benda yang seram kalau aku tak mampu nak buat. Dan biasanya aku akan pasang surah-surah Al-Quran lah, macam surah Al-Baqarah dalam rumah aku kalau aku rasa tak sedap hati nak masuk dalam bilik studio aku yang ni kan. Macam bilik aku ni yang ni sebenarnya dekat bahagian koridor, jadi dia memang gelap gila. So kalau macam aku takut nak masuk dalam bilik ni, untuk redakan perasaan takut tu, aku akan buka surah lah dekat PC. So aku akan buka the whole day, so supaya aku rasa macam aku tenang, aku cool, tak ada vibe-vibe negatif. So bila aku rasa aku cool, aku okay, baru aku akan continue cerita-cerita seram. Jadi ya, memang tak ada cerita seram, tak ada pengalaman seram yang terjadi semasa aku lakukan shooting. Sebab aku bukan fokus kepada cerita seram je. Setiap
kali aku nak post, aku fokus kat cerita seram. Tak, sebab tu lah kot. Alhamdulillah lah aku tak dikacau, aku tak nak lah diganggu kan, sebab benda tu aku menakutkan aku. Dan kalau korang perasan, dalam video-video aku cerita pasal benda tu, mostly aku takkan sebut nama real name benda tu. Sebab aku pernah dengar diorang cerita, YouTuber-YouTuber yang kena kacau lah dengan benda ni. Diorang kata sebab bila diorang bercerita pasal dia, diorang mention nama penuh dia kan, nama sebenar benda tu. Jadi orang kata benda tu bila kau sebut nama sebenar dia, ibarat macam kurang seru dia. Jadi that's why lah aku kadang-kadang aku gelarkan nama Kak Puan-Puan lah, si gula-gula lah, apa semua benda tu, sebab aku nak avoid daripada aku sebut nama dia. Sebab orang kata bila kau sebut nama dia, dia macam rasa terpanggil untuk datang kan. Jadi dia mulalah kacau kau. That's why lah aku tak nak benda-benda macam tu. Dan please jangan request lagi dekat aku. Tolong cerita pengalaman seram, benda-benda yang mungkin terjadi semasa aku tengah syuting. Memang tak ada, okay. Alhamdulillah memang tak ada. Jadi tak adalah kes-kes yang menakutkan semasa aku syuting. Cuma kalau syuting tu aku rasa meremang tu biasalah kan, sebab syuting sorang-sorang, kau cerita pula pasal benda seram. So benda tu normal lah kalau nak rasa seram. Cuma time editing aku tak adalah meremang ke apa, so biasa je. Itu je benda yang aku nak kongsikan dekat korang. So jangan tanya lagi kalau aku ada cerita seram ke apa, okay. Memang tak ada lagi pun. Benda tu tak berminat nak kacau aku. Sebelum-sebelum ni pun aku pun tak adalah pengalaman seram. Sebelum-sebelum ni pun tak banyak, sikit je. Setakat nampak bayang-bayang lalu gitu je. Tak adalah nak boleh dijadikan sebuah video tu, tak cukup pun cerita dia. Sajalah perkongsian yang aku dapat kongsikan kepada korang, dan juga perkongsian yang dapat dikongsikan oleh Adam kepada kita semua. Dan aku harap korang enjoy. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, supaya korang tak terlepas lah dengan video-video yang aku akan upload pada masa akan datang. Dan jangan lupa untuk follow aku di Twitter dan juga IG. Link dah ada dekat description box, so just klik je kat situ, okay. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.